InsyaAllah malam ini kita akan sambung perbincangan kita berpandukan kitab Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, apa artinya saya menganut Islam, pada muka surat 226. Betul? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Muslimin, muslimat, tetamu Allah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, setinggi syukur kita panjatkan kehadratnya kerana pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi untuk meneruskan perbincangan kitab Apa Artinya Saya Menganut Islam, karangan Syekh Fathiyakan rahimahullah. Malam ini kita masuk tajuk baru, iaitu tajuk yang berbunyi saya mestilah memahami syarat anggota dan bai'ah. Ya, maknanya maksud memahami syarat anggota dan bai'ah ini ialah memahami syarat menjadi anggota sebuah jemaah Islam. Bai'ah pula ialah janji setia kita, ataupun boleh kita kata sebagai satu komitmen yang sungguh-sungguh, daripada kita selaku ahli untuk bersama dengan perjuangan Islam sehidup semati. Itu nama bai'ah, janji setia. Sebab bila kita menggabungkan diri dalam sebuah gerakan Islam, di sana ada satu bai'ah. Macam juga kalau kita lihat kumpulan-kumpulan tarikat sebagai contoh, ataupun kumpulan-kumpulan kongsi gelap, ya, hatta perampok sekalipun dia ada bai'ah dia, ya, dia ada bai'ah dia. Bai'ah yang maknanya janji setia dia untuk patuh taat kepada kepimpinan mereka. Dalam turuk sufiyah ataupun tarekat sufi ada bai'ah dia, ya, ahli dengan murid dengan gurunya. Maka demikian juga dalam sebuah gerakan Islam, mereka yang menyertai gerakan disunatkan untuk berbai'ah kepada imam ataupun pemimpin gerakan Islam itu. Okay, kita lihat apa yang dinyatakan oleh Fathiyakan dalam tajuk ini. Qala musannif rahimahullah, setiap muslim mampu membantu gerakan Islam dalam memikul tanggungjawab amal untuk Islam. Maknanya semua kita mampu untuk membantu gerakan Islam untuk apa? Dalam memikul tanggungjawab amal untuk Islam. Semua kita mampu belaka. Ini dapat dilakukan dengan mendisiplinkan diri dalam barisan jamaah setelah dia mempunyai sifat-sifat yang telah disebutkan sebelum ini. Di cara nak memberi sumbangan kepada perjuangan Islam ialah kita kena menggabungkan diri ke dalam jemaah Islam, ya, dan juga kita mesti mempunyai sifat-sifat seorang anggota gerakan Islam, sebagaimana yang telah pun kita bincangkan sebelum daripada ini.
Dan juga dapat dilakukan setelah beliau merasakan keperitan yang didertai oleh umat. Maknanya seseorang itu akan terdorong untuk bersama dengan gerakan Islam, memperjuangkan Islam bila mana dia melihat bagaimana umat pada hari ini hidup dalam suasana yang begitu derita. Umat Islam ditekan, ditindas tanpa pembelaan. Maka atas rasa tanggungjawab, maka dia bersama dengan perjuangan Islam, dengan gerakan Islam untuk membela nasib umat Islam yang ditindas oleh musuh-musuh. Setelah beliau mengetahui sebab-sebab penderitaan itu, dan setelah beliau mengimani kemampuan Islam untuk membangun dan menyelamatkan umat, mampu untuk membawanya mencapai tingkat ketinggian insaniyah, kemajuan dan akhlak yang tinggi, di samping melaksanakan tuntutan iman yang mengarahkan manusia supaya tunduk secara total kepada hukum-hukum dan prinsip Islam dalam seluruh urusan hidup. Okay, kita masuk tajuk seterusnya, kualiti bukan kuantiti. Maknanya di bawah tajuk memahami syarat anggota dan bai'ah ini, perkara pertama yang dikemukakan oleh Fathiyakan ialah kita mesti mementingkan kualiti. Kualiti ni makna kaifiyah, kaif, bukan kam. Bukan kam maknanya bilangan. Mengutamakan kualiti mengatasi kuantiti. Gerakan Islam dia begitu. Tak ada makna kita ramai tapi tanpa kualiti. Secara tabi'i, gerakan Islam akan berusaha untuk meningkatkan saf dan memperbanyakkan anggotanya melalui berbagai jalan dan cara yang diterima oleh syarak. Tabi'inya, makna secara kebiasaan, memanglah gerakan mana-mana pun nak tambahkan bilangan ahli dia biar ramai. Tetapi keadaan ini tidak seharusnya mendorong jamaah mengumpulkan anggota mengikut yang terjumpa sahaja. Orang panggil main ikut dia. Ikut dia jumpa masuk. Jom mari masuk perjuangan Islam. Tak tahu siapa dia. Tak tengok latar belakang dia, akhlak lagu mana tak. Apakah main tangkap muat bahasa kita. Kalau kita ni orang nelayan, kita pakai pukat apa tu? Buka rima tak? Habis siapa-siapa pun ambil belakang. Siapa ambil ikan muntah pun ambil belakang. Tak? Nak ayatnya bukan begitu. Gerakan Islam ni dia ada proses tamhis. Tamhis ni makna saringan, tapisan. Ambil yang betul-betul boleh memberi sumbangan pada perjuangan. Bukan yang mendatangkan masalah. Dia masuk dalam jemaah Islam tu buat masalah pula dia. Tak? Dengan apa? Dengan perangainya pelik tak seporang, dengan tak ada disiplinnya, dengan bocor rahsia apa semua sekali, punah gerakan Islam. Jadi nak cari ahli itu kena nilai dulu, kena tapih dulu, yang betul-betul berkualiti baru kita ambil sebagai ahli yang boleh kita jadikan sebagai kader kita ataupun yang boleh memberi bai'ah kepada perjuangan Islam. Boleh jadi dia kata dakwah mana tadi, tetapi keadaan ini tidak seharusnya mendorong jemaah mengumpul anggota mengikut yang terjumpa sahaja, kerana kualiti itu lebih penting daripada kuantiti. Sebab kalau kita lihat dalam sejarah pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memilih anasir-anasir terbaik di peringkat awal. Ini disebut sebagai memilih golongan yang menjadi core group, ataupun disebut sebagai golongan trust kepada dakwah. Itu yang penting sekali. Core group ataupun golongan trust, safwatul mukhtarah. Golongan yang memang terpilih betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam peringkat awal mencari anasir-anasir yang terbaik. Antaranya kita dapat lihat, yang pertama yang Nabi dakwahkan untuk masuk Islam ialah isteri dia.
Khadijah. Kemudian sahabat karib dia Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya sepupu dia ataupun anak angkat dia, sepupu dia Ali bin Abi Talib. Kemudian seorang hamba anak angkat dia yang bernama Zaid bin Harithah. Ini 4 orang yang paling awal Nabi tarik masuk Islam. Dan 4 orang ini memang berkualiti betul. Mereka mewakili kelompok masyarakat pada waktu itu. Kalau Khadijah, dia adalah ketua muslimat. Dia mewakili muslimat. Dengan masuknya Khadijah dalam Islam, maka Khadijah berdakwah, tarik golongan muslimat untuk masuk gerakan Islam. Masuk Islam dan masuk terus gerakan Islam. Abu Bakar mewakili golongan dewasa dan bangsawan. Dia keturunan, dia adalah merupakan ketua kepada golongan bangsawan dan juga golongan dewasa. Dia tarik Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, dia tarik golongan-golongan yang dewasa. Ali pula sebagai golongan ataupun mewakili golongan pemuda. Dia ketua pemuda waktu tu. Dia tarik siap-siap muda bersama dengan gerakan Islam. Zaid bin Harithah mewakili hamba. Maka dia menarik golongan mustad'afin, hamba abdi untuk memeluk agama Islam dan bersama dengan dakwah Islam. Ini yang dikatakan kebijaksanaan dalam dakwah, mencari anasir yang terbaik. Bukan pakai takat muat. Okey, kemudian boleh jadi dia kata dakwah mengorbankan tenaga yang banyak untuk mendapatkan seseorang. Nak dapatkan seorang tu bukan mudah, mengorbankan tenaga. Ini dia katakan disebut sebagai dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ni kita aim seorang. Caranya kita contohnya nak cari anasir yang terbaik tu, kita kena tengok sekitar kita, tengok balasah, tengok masjid, siapa hak paling rajin mari balasah. Di kalangan orang muda ke, orang dewasa ke, muslimat. Maka kita aim orang ni, tengok. Okey, dari segi ibadah dia okey. Tengok pula dari segi pelajaran dia. Tengok pula dari segi akhlak dia, tengok pula dari segi keluarga dia. Makan masa. Jangan berloraklah. Makan masa. Kemudian okey dah. Orang ni kita kata bagus untuk ditarik masuk dalam gerakan Islam. Maka cara nak tarik tu pula kena ada teknik-teknik dia. Teknik dia tu maknanya kita kena maknanya berjumpa dengan dia, ziarah dia, belanja dia, jaga kebajikan dia, selalu berhubung dengan dia, bawa dia pergi jumpa ulama-ulama, main bola dengan dia. Sampailah akhirnya satu peringkat dia dah rapat dengan kita, dia dah terikat dengan kita, maka pada kita itulah kita suarakan tentang perlunya bersama dengan gerakan Islam. Ini orang panggil dakwah fardiyah. Mengikut Mustafa Masyhur dalam kitabnya dakwah fardiyah, ada 7 marhalah, 7 peringkat dakwah fardiyah ini. Marhalah yang ke-7 itu baru kita boleh royak. Awak ni mesti bersama dengan gerakan Islam. Marhalah pertama, 2, 3, 4, 5 tu hanya peringkat nak menjinak-jinakkan, bagi dia minat pada agama, minat pada masjid, minat pada majlis ilmu, sehingga kita ceritakan pada dia tentang masalah umat pada hari ini, macam mana cara nak selesai. Akhirnya dia akan tanya pada kita, kalau lagu itulah keadaan, apa perlu saya buat? Maka pada ketika itulah kita akan beritahu kat dia, kita mesti bersama dengan gerakan Islam, mesti bersama dengan jemaah Islam. Dia tanya pula, jemaah mana nak ikut? Baru sebut. Jangan sebut awal-awal. Hari pertama kita ajak dia, awak mesti bersama dengan jemaah ini. Kalau tak bersama dengan jemaah ini, kafir. Sudah. Kalau cakap lagu tu, awal-awal petai lagi dah. Kita nak tarik orang ni macam kita macam ikan. Umpan yang kita nak bagi mesti umpan yang disukai oleh ikan itu. Bukan umpan yang kita suka. Kita sedap lah kalau kacak kedai kopi, pecah gelas dah. Mesti bersama dengan gerakan Islam ni dah.
Tak padahal orang itu dia baru nak kenal aja. Tapi dia juruh bagus, pelajaran dia bagus, keluarga dia bagus, rajin. Cara nak tarik tu guna umpan hak dia suka dulu. Dia suka kecek pasal gapo? Bola. Kecek pasal bola. Nah, dia suka apa? Macam ikan. Macam ikan. Maknanya ikut area dulu. Cuba kita macam ikan, ikut area ikan dulu. Dah kena umpan tu. Lepas tali tu tak? Lepas tu, bila dia leka, kita tarik semula. Tak, kalau dia tu balik, ikut area dia sampai akhirnya kita akan dapat ikan tu. Ya, itu orang panggil uslubud dakwah, cara nak berdakwah. Jadi selalunya dakwah fardiyah ini menghasilkan satu dapatan yang cukup berkualiti. Banyak contoh dalam sejarah Islam, Nabi dan para sahabat menarik mad'u mereka dengan menggunakan uslub dakwah fardiyah. Ya. Dan dalam gerakan Islam yang ada pada hari ini juga kita lihat ramai pemimpin-pemimpin gerakan Islam ditarik bersama dengan perjuangan Islam melalui pendekatan dakwah fardiyah. Sebab tu lahir kita kata figure-figure yang berkualiti dalam dakwah. Kerana orang tu telah disaring, telah ditapis dengan begitu baik. Adapun orang yang masuk mentangkap muat ataupun masuk hari ini, masuk dalam gerakan Islam kerana kepentingan tertentu. Main jenis ekspres rakyat ni. Masuk hari ni tak apa lama pun naik atas lalu. Lepas tu dia terjun pakai rubuh habis. Tu masalah. Sebab apa? Dia tak lalui proses tarbiyah. Dia tak lalui proses dakwah fardiyah. Dia main ikut semangat dia aja. Ni cepat jatuh. Adapun orang hak lalui step yang begitu baik daripada awal, daripada bawah sampailah naik setingkat demi setingkat, orang ni berkualiti sungguh. Hak ni kita nak. Kemudian dia kata jemaah menghabiskan masa dan tenaga dengan harapan orang berkenaan akan menempatkan diri dalam jemaah dan memikul sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab jemaah. Tak apalah lebih masa sikit pun, yang penting kualiti kita dapat. Jemaah tidak akan sanggup memikul beban-beban anggota sepanjang umur kerana keadaan ini akan merugikan masa dan umur. Maknanya jemaah Islam tidak akan sanggup memikul beban-beban anggota yang tidak berkualiti. Anggota yang jenis mendatangkan masalah. Kerana kita hanya tengok dari segi kamiyah. Kamiyah ni maknanya kuantiti saja. Menyebabkan jemaah jadi rosak, kucak-kacir kerana ada golongan-golongan yang kita tangkap muat tadi. Keadaan ini akan merugikan masa dan juga umur jemaah dan melakukan kerja-kerja yang sia-sia kadang-kadang. Nak layan kerenah dia, hak macam-macam tu, habis ke masa je. Cuma kita kena faham, dalam konteks Malaysia, gerakan Islam yang terbesar di negara kita, sama-sama kita tahu, kita mengambil pendekatan pilihan raya. Pilihan raya ni, kalau kita sekadar menekankan aspek kaifiyah, kualiti, tanpa melihat kepada kamiyah, kuantiti, bila tak menang kita. Kena faham realiti lah. Saya nak bagi tahu, dalam gerakan Islam kita sekarang ni, yang dimaksudkan dengan golongan yang berkualiti itu ialah golongan yang memberikan bai'ah kepada jemaah Islam, ataupun golongan yang betul-betul melalui proses tarbiyah, yang ikut usrah, yang ada program-program pembinaan secara tersusun. Ini yang merupakan penggerak utama jemaah. Adapun masyarakat umum yang memberi sokongan secara umum, mereka itu kita anggap sebagai golongan yang berada di peringkat ta'rif. Peringkat ta'rif maknanya peringkat pengenalan. Maka kita tak menganggap mereka terasing daripada kita. Bahkan mereka juga kita iktiraf sebagai ahli gerakan. Cuma yang benar-benar yang kita katakan sebagai pendukung gerakan Islam ni, mereka yang melalui proses tarbiyah. Itu maksud dia. Maksud kalau setengah orang dia ni dari segi akhlak tak jaga, semaya pun cerleh-cerlung tak. Tapi dia sokong Islam. Jangan pula kata-kata kita sisihkan dia, tak. Mereka tetap bersama dengan kita juga. Cuma
jangan kita pukul rata. Tengok ahli gerakan Islam lagu ni lah. Jangan payah lagu tu. Ahli gerakan Islam sungguh ialah ahli yang benar-benar melalui proses tarbiyah. Ya. Maknanya kalau nak sampai ke tahap itu, kita mesti tunjukkan komitmen yang tinggi bersama dengan jemaah Islam. Akhlak kita mesti bagus, mesti luhur, ibadah kita tamam, ya, sehingga akhirnya kita akan bersama dengan kumpulan-kumpulan yang melalui proses tarbiyah itu, diusrahkan, ditamrinkan, ada program katibah, ada program qiyam, ada mukhayyam dan sebagainya. Semua itu ke arah melahirkan kader-kader, ya, jemaah yang mereka inilah akan menjadi pelapis kepada perjuangan Islam pada masa yang akan datang. Ya, ada pun orang yang sokong-sokong gitu-gitu je, ya, kita tak nafikan mereka juga bersama dengan kita. Cuma jangan kita pukul rata. Bila dia melakukan satu kesilapan, satu perkara yang mencalit kesucian Islam, jangan pula kata-kata tuduh ni lah orang gerakan Islam. Jangan begitu, ya. Gerakan Islam sungguh ialah orang yang lalui proses tarbiyah. Boleh faham lagu tu? Kemudian boleh jadi individu itu merupakan satu umat, atau boleh jadi beliau akan menjadi beban yang tidak membawa faedah, malah boleh membawa bahaya. Boleh jadi seorang individu yang berkualiti itu dia dikira satu umat, dia seorang aja, tapi dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan pengorbanan dan jihadnya tu, dia seolah-olah satu umat. Hebat dia tu. Tapi di sebaliknya juga, kata di sini, beliau akan menjadi beban. Kalau kita salah pilih ahli, dia akan menjadi beban yang tidak membawa faedah, malah boleh membawa bahaya kepada jemaah. Sebab tu pilih molek. Saya cukup tak setuju. Maknanya kita orang dalam gerakan Islam ni budaya kagum ni, kagumisma. Dia suka kagum, tengok orang tu kecek sedap, tengok orang tu ada PhD, tengok orang tu maknanya boleh buat program hebat, terus naik selalu, cepat lah naik. Saya cukup tak setuju lagu tu. Sedangkan dia tak lalui proses. Dia tak pernah pun ikut usrah. Tak, dia tak pernah diuji pun. Tiba-tiba sebab tengok hebat sikit, kita kagum, pakai naik selalu dah. Faham? Sebab saya nak bagi tahu, ada orang baru-baru ni, kita orang Kelantan ni kagum kat dia. Kita tepek gambar dia, beritahu jangan jatuh kerajaan Islam. Tapi dalam masa yang sama, orang itulah juga meruntuhkan Islam di tempat lain. Cuma saya tak sebut nama aja. Nak ayatnya, wujud jenis manusia lagu tu. Sebab apa kagumisma ni? Faham? Okey. Orang seperti ini lebih baik tidak diambil kira. Biarlah dia ada PhD pun. Kita bukan nilai orang melalui PhD. Biarlah dia kacak sedap pun. Kita nak nilai orang melalui komitmen dia, kepatuhan, ketaatan, akhlak yang ada pada diri dia. Ya, banyak pengajaran-pengajaran yang boleh dijadikan sebagai iktibar dalam hal ini. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Artinya, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlah kamu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kamu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Ya, dengan bercerai-cerai. At-Taubah ayat 25. Jadi perang Hunain ni merupakan satu peperangan yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Ya. Selepas pembukaan kota Mekah, kalau kita kaji sejarah, ya, ramai orang masuk Islam. Antara ayat yang diturunkan Allah tentang peristiwa Fathu Mekah ini ialah ayat Suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, bila mana datangnya kemenangan Allah dan pembukaan kota Mekah. Ya, maknanya Allah beri kemenangan pada umat Islam dengan pembukaan kota Mekah. Dulu Mekah ni tolak dakwah Nabi. Ya, Mekah penduduk-penduduknya halau Nabi, merancang nak bunuh Nabi. Tapi dengan izin Allah, Nabi berjaya menguasai Mekah, ya, menawan kota Mekah dan masuk dalam kota Mekah dalam keadaan yang aman, tanpa menumpahkan setitik darah. Dan Allah Ta'ala turunkan ayat ini menceritakan keadaan tersebut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila mendatang kemenangan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia memeluk agama Allah sepuak demi sepuak, atau dalam istilah lain berbondong-bondongan memeluk agama Allah, agama Islam. Maknanya selepas pembukaan kota Mekah tu, maka masuk Islam belaka. Berala-berala tu diruntuhkan habis. Tak ada dah orang kafir waktu tu. Lepas pembukaan kota Mekah tu. Dan selepas itulah berlaku peperangan Hunain. Bila berlaku peperangan Hunain, orang Islam ramai. Tak, Madinah lagi, Mekah lagi masuk Islam belaka. Maka pergi berjihad belaka. Jadi sahabat-sahabat ni suka tak tengok orang ramai sokong perjuangan Islam. Sebab kita baru ni lah tak suka tengok orang muda balik nak sokong Islam. Tapi apa yang berlaku bila berlakunya peperangan, di peringkat awal peperangan ternyata tentera Islam kalah. Ya, peperangan Hunain ada 2 round, 2 pusingan. Pusingan pertama kalah. Kalah pasal apa? Ni lah. Wa yauma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Kita merasa takjub dengan bilangan yang ramai, sedangkan ramai tak ada kualiti. Buat apa? Ya, ramai tak ada kualiti. Dalam satu hadis Nabi sebut, yushiku an tatada'a 'alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampirlah musuh-musuh, ya, mengurumuni kamu, meratah umat Islam sebagaimana manusia lapar meratah makanan yang lazat. Sahabat tanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Adakah kerana kita sedikit pada waktu itu menyebabkan musuh boleh ganyang kita, ratah kita, lanyak kita macam manusia yang lapar berdepan dengan makanan yang lazat? Nabi kata, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kamu pada waktu itu ramai. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tapi kamu ramai macam buih yang muncul semasa musim banjir. Buih nampak banyak, tapi buih semata-mata tak ada kualiti. Banyak tapi tak ada kualiti. Hadis itu panjang lagi, ya. Ini menceritakan tentang al-wahnu, penyakit yang Allah campakkan pada umat Islam pada waktu itu ialah al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Tapi hadis itu kita bincang semula. Nah, ayatnya kuantiti semata-mata tidak mendatangkan apa-apa faedah tanpa kualiti. Jadi kualiti itu penting. Bilangan yang banyak bukanlah keutamaan, tetapi yang diutamakan ialah orang-orang yang mengenal Allah. Maknanya akidahnya akidah yang kuat, sejahtera, yang tetap pendirian, sabat dan berserah bulat, ya, memperjuangkan kebenaran. Kita nak orang yang istiqamah, bukan orang yang muzabzab, yang ada kepentingan. Ya, dalam keadaan tertentu bilangan yang banyak boleh menjadi punca kekalahan. Kerana terdapat sebahagian daripada mereka yang menggabungkan diri dalam jemaah yang tidak memahami hakikat Islam dan tidak beriltizam dengan ajarannya. Dia semangat saja. Tak, semangat semata-mata bersama dengan jemaah Islam kerana marah pada parti dia hak dulu. Dia marah lepas grab,
tinggal hak dia, masuk gerakan Islam. Bukan kerana bukan kerana nak berjuang Islam sengoti, kerana nak balas dendam. Gerai. Adanya lagu tu. Tak boleh. Ya, bersama gerakan Islam mesti didasarkan atas dasar kefahaman. Kena faham, ya. Ataupun dia ni masuk dalam gerakan Islam kerana isu-isu tertentu. Ya. Contoh kita kata isu Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu kan. Atas kerana isu itu Anwar dizalimi, maka dia tinggal gerakan asal dia bersama dengan gerakan Islam. Tapi bila isu selesai, maka dia tinggal balik gerakan Islam. Ada juga lagu tu. Nah. Ataupun dia bersama gerakan Islam kerana dia kagum kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Dia kagum pada Tok Guru, kagum pada Datuk Begian-Begian. Dia kagum. Bukan kerana dia faham bahawa bersama gerakan Islam itu wajib. Dia kagum. Sebab dia kagum, maka dia, bila pemimpin tersebut tak jadi pemimpin dah, dia pun tinggal perjuangan gerakan Islam. Ada yang buat kenyataan, saya tak sedah mari ngundi Kelantan ni. Pasal apa? Pemimpin hak saya tu tak ada dah. Bila saya nak pergi ngundi tu kat Shah Alam tu. Tak sedah mari bersama gerakan Islam di Kelantan. Ni orang yang bersama gerakan Islam bukan atas dasar kefahaman, tapi atas dasar semangat, kagum pada individu, atas dasar nak lepas geram, balas dendam. Lagu ni tak lama. Sekejap je bersama. Hak lama ni kita ni lah sepuluh orang kapur ni grassroots ni. Siap-siap orang kapur hak tak ada kepentingan gapo ni, hak ni lama sungguh insya-Allah. Insya-Allah. Okey, kemudian pada hakikatnya mereka ini hidup dalam keadaan tidak seimbang. Ya, orang hak jenis ada kepentingan tu. Golongan ini akan mudah goyah di saat-saat menghadapi kesusahan. Hakikatnya mereka ini hidup dalam keadaan tidak seimbang, tewas dalam pertarungan jiwa dan kalah dalam barisan jihad. Ya. Berdasarkan keadaan ini, membuat penilaian terhadap setiap individu dan mengkategorikan mereka dalam harakah ni gerakan Islam merupakan kenyataan yang membawa kebaikan dalam harakah. Maknanya kena tapis, kena saring, ya, bagi molek barulah kita ambil dia sebagai ahli gerakan Islam. Kerana dengan itu harakah dapat mengetahui perbendaharaan kekuatannya yang hakiki, ya, yang mana perbendaharaan itu terjelma dalam bentuk kekuatan manusia sebelum harakah itu membuat sesuatu tindakan. Baru kita tahu kita ni benar-benar kuat, berkualiti sungguh. Strength kita tak kat mana. Ni tak banyak saja tapi tak ada kualiti. Keadaan ini tidak membawa erti bahawa harakah terus mengabaikan. Ni kita kena ayat ni. Macam realiti kita di Malaysia lah. Keadaan ini maknanya kita memang nak kepada kualiti. Nak ahli yang terbaik. Tapi dia kata tidaklah membawa erti bahawa gerakan Islam terus mengabaikan sebahagian individu yang menggabungkan diri ke dalamnya. Malah harakah mestilah melayani mereka dengan memberikan kesedaran dan tarbiyah, sehingga akan muncul daripada golongan itu orang-orang yang tetap pendiriannya. Sebab tu memang siapa-siapa saja nak masuk gerakan Islam, kita buka belakang, terima. Tapi dalam masa yang sama, setelah kita buka, orang yang bersama dengan gerakan itu kita minta lalui proses tarbiyah. Ya, kita buatlah tamrin asas untuk ahli baru. Ya, ada kita buat. Ya, insya-Allah lepas pilihan raya ni kena cara ke tarbiyah lah pula. Pilihan raya selesai dah. Lepas ni kita kena fokus pada tarbiyah. Dengan kuat tarbiyah, insya-Allah lahirlah ahli yang berkualiti. Akan datang, ya, kalau diizinkan Allah, kita akan diberikan kemenangan sepenuhnya. Ya. Okey. Tajuk seterusnya ialah bai'ah dan hukum syarak. Tajuk bai'ah ni saya bagi gambaran lah secara umum dulu supaya kita faham. Dan saya dah singgung di awal tadi apa itu bai'ah, ya. Bai'ah ni janji setia. Hukumnya dari segi syarak sunat. Ya, sunat.
dan melaksanakan kandungan bai'ah adalah wajib, menyanggahi bai'ah adalah haram, maksiat, berdosa. Boleh faham ya? Kenapa diadakan bai'ah? Diadakan bai'ah dengan tujuan untuk ikat anggota jemaah itu supaya menjadi anggota yang benar-benar setia, patuh kepada perjuangan Islam. Ya, dengan bai'ah itulah dia akan istiqamah. Dia akan tetap pendirian. Walau apa yang berlaku, dia akan sanggup hatta mati sekalipun atas dasar dia memberikan bai'ah kepada perjuangan Islam. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Ya. Maksudnya sesiapa yang mati dan tiada pada tengkuknya bai'ah. Ya, bai'ah maksud sini bai'ah terhadap imam. Imam bagi sebuah kerajaan Islam, maka matinya adalah mati sebagai seorang jahiliyah. Ya, maksud sini semua kita selaku umat Islam kena pastikan bahawa kita memberi bai'ah kepada imam. Imam maksudnya ialah ketua bagi sebuah pemerintahan Islam. Hukumnya, ya, hukum beri bai'ah dalam tahap yang sebegini rupa adalah wajib. Ya. Maksudnya, saya nak jelaskan sikit, berusaha ke arah menegakkan sebuah pemerintahan Islam sehingga lahirnya imam yang boleh diberi bai'ah merupakan satu kewajipan. Dan dalam situasi hari ini, dalam keadaan tidak ada imam, sebenarnya semua kita menanggung dosa kerana tak beri bai'ah kepada imam. Semua kita tanggung dosa berlaku. Ya? Tak ada khalifah. Tak ada. Bila tak ada, kita berdosa kerana tidak memberi bai'ah pada imam. Kita akan terlepas daripada dosa tak beri bai'ah itu bila mana kita berusaha ke arah, ya, mewujudkan sebuah pemerintahan Islam dengan bersama jemaah Islam. Nampak? Bila kita sama dengan jemaah Islam, kita berjuang nak tegakkan sebuah pemerintahan Islam, kita terlepas daripada dosa tidak beri bai'ah kepada imam yang adil. Ini disebut oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Min Fiqhid Daulah fil Islam. Okey? Itu bai'ah kepada imam. Ya, zaman Khulafaur Rasyidin kita tengok macam mana Abu Bakar lantik sebagai khalifah, sahabat beri bai'ah pada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wafat Abu Bakar As-Siddiq ganti dengan Umar, sahabat beri bai'ah pada Umar. Demikianlah seterusnya. Jadi bai'ah terhadap imam pada hari ini tak berlaku sebab tak ada kerajaan Islam. Ya, sebagai gantinya, ya, maka kita disunatkan memberi bai'ah kepada kepimpinan sebuah jemaah Islam. Ya, jemaah Islam itu adalah merupakan gambaran awal kepada sebuah kerajaan Islam. Nampak? Mana gerakan Islam yang ada di negara kita ini adalah gambaran bagi sebuah kerajaan Islam, walaupun bukan lagi kerajaan Islam. Maka pemimpin bagi sebuah gerakan Islam itu kita beri bai'ah kepadanya, menyatakan kesetiaan kita untuk istiqamah dalam perjuangan dan untuk terus berjihad dan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud bai'ah. Okay, saya baca sikit saja sebagai pengenalan. Kata musannif, bai'ah membawa erti membuat perjanjian akan menyerahkan ketaatan, seolah-olah orang yang melakukan bai'ah itu membuat perjanjian untuk menyerahkan urusan dirinya dan urusan umat kepada amir. Amir ini maknanya pemimpin. Beliau tidak akan menyanggahi amir, pemimpin, dalam urusan-urusan tersebut. Beliau akan taat melakukan perintah amir, baik dalam perkara yang disukai dan dibenci. Ya. Dan bai'ah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
umat Islam telah beberapa kali memberikan bai'ah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa hidupnya, seperti bai'atul Aqabah yang pertama, kedua, dan juga bai'atul Ridwan sebelum berlakunya bukan hijrah. Bai'atul Ridwan ni sebelum berlakunya Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Bai'ah seperti ini terus berlaku setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam telah memberikannya kepada pemimpin-pemimpin mereka. Okey, saya berhenti situ. Ya. Okey, dan sebelum saya akhiri, sedikit peringatan pada kita bersama tentang taat. Bai'ah ni menyatakan ketaatan. Ya. Dalam satu, saya nak kaitkan dengan Kelantan kita. Ya. Kelantan kita sekarang ni dipimpin oleh Menteri Besar baru. Tak? Okey, Menteri Besar baru kita ni, alhamdulillah, ya, dia seorang yang bagi saya berkelayakan, ya, untuk memegang jawatan tersebut, walaupun dia tidaklah sehebat Tok Guru ni Aziz yang lepas lah. Dari segi ilmu, dari segi tokoh, dari segi macam-macam lah, taklah sehebat Tok Guru, ya. Dan dia juga bukanlah orang yang boleh kecek petah sebagaimana pemimpin-pemimpin lain. Dia bukan kaki ceramah. Tak, supaya Datuk Speaker, dia bukan kaki ceramah. Tapi dia seorang yang bagi saya memberi komitmen yang tinggi pada perjuangan. Dan bagi kita selaku rakyat Kelantan, bila mana telah terlantik pemimpin sedemikian rupa, maka kita selaku rakyat, kita wajib menyatakan kepatuhan kita, taat setia kita kepada kepimpinan yang ada. Ya? Jadi mungkin ada di kalangan kita sebahagian, ya, ataupun mungkin kebanyakan kita menganggap, boleh ke MB baru ni meneruskan kepimpinan kerajaan Kelantan ni? Bimbang takut nanti jatuh kerajaan Kelantan dengan tukar MB baru. Ada hak anggap lagu tu duk berasa tak? Tak harap aku. Tak ada kata lagu tu lah. Saya bunyi ada kata lagu tu. Jadi saya nak peringatkan pada kita semua, ya. Sebagai, saya anggap semua hak hadir ni ahli gerakan Islam belaka. Tak, sebab nak khatam lah kita ni. Okey. Jadi sebagai peringatan pada kita bersama, satu kisah pernah berlaku di zaman Imam Asy-Syahid, ya, Hasanul Banna rahimahullah. Hasanul Banna ni boleh kita kata seputuk guru lah. Ya, hebat dia tu. Sama dia. Jadi waktu Hasanul Banna masih hidup, ahli-ahli ikhwan muslimin pernah bertanya kepada beliau. Dia kata, wahai Imam, katakan ditakdirkan berlaku satu keadaan di mana imam ditangkap ataupun dipenjarakan, ya, ataupun imam maknanya hatta dibunuh sekalipun, sebab memang waktu tu dah berlaku kegawatan. Maka sahabat-sahabatnya bimbang takut Imam Asy-Syahid ini ditangkap ataupun dianiaya oleh pihak-pihak musuh. Maka mereka tanya, kalau berlaku sungguhlah, siapakah yang imam cadangkan untuk dilantik sebagai pengganti? Ya. Maka Imam Asy-Syahid Hasanul Banna, dia jawab dengan begitu tegas, katanya, ij'alu alaikum ad'afakum thumma isma'u wa ati'u fasawfa yakunu bikum aqwakum. Jelas dia kata begitu. Maknanya lantiklah orang yang paling lemah di kalangan kamu. Dia tak kata orang yang paling pandai bercakap. Dia tak kata orang yang paling merancang, pakar ekonomi, tak. Dia tak kata orang yang alim, ya. Dia kata lantik orang yang paling lemah di kalangan kamu, kemudian kamu hendaklah patuh dan taat kepada arahannya. Nescaya, ya, orang itu akan menjadi orang yang paling kuat di kalangan kamu. Nampak? Jadi hak yang dilantik di Kelantan ni bukan orang lemah. Hebat juga, cuma tak setaraf dengan Tok Guru je. Tak. Maknanya kalau kita patuh dan taat, kita dokong kerajaan yang ada, kepimpinan yang ada, insya-Allah dia akan jadi kuat. Dia akan jadi hebat juga.
dengan dokongan kita. Tapi kalau lantik orang hebat pun, hok boleh kacak sedap, merancang sedap, tapi di kalangan orang bawah tu tak patuh, tak dengar kata, nak jenis berona, lemah lah dia juga. Dia akan jadi lemah walaupun nampak hebat sekalipun. Jadi sekarang ni tugas kita selaku rakyat, dengar dan patuh, beri dokongan, beri sokongan pada kepimpinan yang ada. Di zaman Sayyidina Ali, ya, ada seorang hamba Allah datang bertemu dengan Sayyidina Ali. Dilihat kegawatan politik zaman Sayyidina Ali, berlaku kacau bilau. Dia pun bertanya pada Sayyidina Ali, wahai khalifah, wahai imam, kenapa zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Khalifah Umar Al-Khattab, ya, tak ada pergaduhan, Islam kuat, bersatu, kan? Tapi zaman tuan pada sekarang, pada waktu ini, umat Islam berpecah, bergaduh sama-sama sendiri. Sayyidina Ali jawab mudah ya. Ya. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, yang mendokong, ya, apa dia, kepimpinan mereka ialah orang macam aku. Aku duduk belakang dia. Sebab tu Islam kuat waktu tu, tak pecah. Zaman aku sekarang ni, hak duduk belakang aku ni orang semua. Hak suka berlaga, hak suka bergaduh, hak jenis buat masalah. Tu hak jadi lemah tu, walaupun aku kuat sekalipun. Sebab orang macam mu duduk belakang aku. Jadi kita hari ni kena ingatlah, ya, siapa pun pemimpin kita, kalau kita beri dokongan, kita patuh, kita taat, insya-Allah dia akan jadi kuat.